Hai, Assalamualaikum. Okey, so untuk video kali ni saya akan share berkenaan dengan mitosis dengan meiosis ya. Baik, jadi untuk makluman semua, pembahagian sel ada dua jenis, iaitu mitosis dengan meiosis. Jadi kita akan tengok apa itu mitosis dan apa itu meiosis ya. Baik. Pertama sekali iaitu berkenaan dengan mitosis. Mitosis merupakan satu proses pembahagian sel yang melibatkan 4 fasa, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Okey, nak ringkasnya saya mudahkan untuk kita ingat, iaitu ingat PAMAT, PMAT ataupun PAMAT ya, senang nak ingat PAMAT lah. Okey, profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Baik, sebenarnya untuk makluman awal, proses pembahagian secara mitosis ini berlaku dalam sel badan kita kecuali melibatkan sel-sel pembiakan, contohnya sperma dengan ovum dalam manusia. Okey. Baik, apa yang berlaku semasa proses profasa? Baik, semasa proses profasa, kromosom akan jadi memendek dan menebal. Kromosom terdiri daripada 2 kromatid yang bercantum, gentian gelendong terbentuk, membran nukleus dan nukleolus terurai. Ini apa yang berlaku peringkat profasa. Baik, kenapa kromosom boleh jadi mendek dan menebal? Okey, sebenarnya sebelum peringkat profasa, waktu sel sedang bersedia untuk membahagi, sebenarnya kromosom ini dia terdiri daripada satu struktur, dia macam benang yang sangat-sangat panjang. Benang ini dia taklah nampak macam bentuk X macam ni, tapi benang ni dia sangat panjang dan berselirat. Kemudian apabila nak masuk peringkat profasa, okey, berbenang-benang ni yang kita panggil dia sebagai kromatid. Kromatid ya. Kromatid ini dia akan memendek dan menebal untuk membentuk struktur yang kita panggil kromosom. Dan nampaklah bentuk yang macam ada sayap dua ni. Okey, jadi itu peringkat profasa ya. Dan dalam jangka masa itu juga, okey, sebelum masuk peringkat profasa, sebenarnya DNA ini, okey, ni sebenarnya kromosom dibina daripada DNA kan. Okey, so DNA ini sebenarnya dia mereplikasi ataupun mengganda. Dia akan jadi double DNA. So that's why kita ada satu sayap sebelah kiri dan satu sayap sebelah kanan. Sebenarnya kedua-dua itu adalah kopi yang sama. Okey, kopi DNA yang sama, dan mereka ni jadi dua. So adalah dua sayap, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Okey, itu yang berlaku sebelum peringkat profasa. Okay, tapi tak apa, itu untuk just pengetahuan umum. Nanti kadang kita pelik kan, kenapa ada dua pasang pula, dua sayap pula kromosom itu. Sebenarnya kromosom ataupun DNA itu dia mengganda, ataupun bahasa Inggeris ni the DNA replication process occurred ya. Okey, next, peringkat metafasa. Metafasa ni apa? Metafasa ni kromosom tu bergerak kat tengah-tengah sel ataupun garisan satah khatulistiwa, ataupun bahasa Inggeris kita panggil metaphase plate. Okay, peringkat anafasa adalah peringkat di mana kromosom tadi dia berpisah, okay, ataupun kromatid berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Okay, dan sejak pada itu kita boleh panggil dia sebagai kromatid. Okay, kemudian pada peringkat telofasa, kromatid tiba ke kutub bertentangan. Okay, membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula, dan ketika itu juga sitoplasma akan membahagi. Okey, so jadilah dua sel baharu yang kita panggil sebagai sel anak ataupun daughter cell. Sel yang asal tadi kita panggil dia sebagai sel induk. Okey, next. Okey, ini proses dia, nampak dia memendek dan menebal. Ini hanya gambar beberapa kromosom saja, sebenarnya ada 46 kromosom dalam ni. Okey, ini peringkat prophase tadi. Okey, dah hilang. Okey, dia bentuk gentian gelendong. Masuk peringkat metaphase. Okey, di mana pada peringkat ini kromosom telah bergerak ke kutub masing-masing. Itu peringkat anaphase. Dan peringkat terakhir iaitu peringkat telophase, di mana sitoplasma akan membahagi dua. Okey, next.
Profase, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Okey, senang je mitosis. Sekarang kita pergi pula kepada meiosis. Okey, apa sebenarnya meiosis ini? Meiosis adalah pembahagian sel hanya berlaku dalam sel-sel gamet sahaja, untuk menghasilkan sel gamet sahaja. Contohnya untuk menghasilkan sel sperma dan untuk menghasilkan sel ovum. Proses ni sama saja, nama fasa dia, iaitu cuma dia melibatkan dua pembahagian sel. Kalau mitosis tadi hanya satu kali saja pembahagian sel, tapi meiosis ni special, dia ada dua kali pembahagian sel dan dia berlaku di dalam sel pembiakan saja. Okey, kita ada proses PubMat 1 dan proses PubMat 2. Apa proses PubMat 1 ya? Okey. Proses P1 ataupun profasa 1 adalah proses di mana kromosom memendek dan menebal, sama je macam mitosis. Kromosom berpasangan membentuk kromosom homolog, pindah silang berlaku. Okey, nanti saya akan terangkan satu-satu ya. Okey, perasan tak? Perasan tak ada struktur di mana kromosom yang sama saiz ni dia akan mencari yang sama saiz dan akan merapat antara satu sama lain. Apabila dia sama saiz, sama besar, maka kita akan panggil dia sebagai kromosom homolog. Kenapa boleh wujud ada dua kromosom yang sama saiz pula ni? Okey, wujud ini hanya di dalam sel pembiakan saja kerana satu kromosom datang daripada ayah dan satu kromosom datang daripada ibu. So that's why kromosom dalam sel-sel gamet dia ada kromosom homolog. Wujudnya kromosom homolog hasil daripada proses persenyawaan, yang dulu-dulu punya persenyawaan, iaitu antara sperma dengan ovum, di mana sperma membawa baka lelaki, baka ayah, dan ovum membawa baka ibu. So that's why kamu akan dapati ada dua jenis kromosom yang sama saiz, sama besar, tetapi satu ini milik ayah dan satu ini milik ibu. Okey, itu cerita dia. Okey, next. Okey, perasan tak apabila wujudnya kromosom homolog, dia ada dua kaki yang bersilang ni. Dua kaki yang bersilang antara ibu dengan ayah, ibu dengan ayah. So dua kaki yang bersilang, ibu dan ayah. Inilah proses yang kita panggil sebagai proses pindah silang. So dalam profasa 1, meiosis, agak ada satu kejadian yang berlaku, iaitu kejadian pindah silang, di mana pindah silang ini adalah proses pertukaran bahan DNA dan genetik berlaku antara mak dan ayah. So that's why kadang-kadang anak yang lahir tu muka macam mak, mata macam bapak, rambut macam ayah, tetapi mata macam ibu. Jadi perkara-perkara itu berlaku disebabkan oleh adanya proses pindah silang. Okey, next. Metafasa 1 adalah proses di mana kromosom homolog tadi tersusun di satah khatulistiwa. Sebut metafasa, garisan khatulistiwa ataupun satah khatulistiwa ataupun metaphase plate kita panggil ya. Masuk je anaphase, apa yang berlaku? Berpecah. Anaphase berpecah, berpisah ke kutub bentangan. Telofasa, apa yang berlaku pada telofasa? Kromosom tiba di kutub bertentangan. Okay, very simple. T telofasa tiba, anafasa berpecah. Metaphase berada di orang kata middle. Bila sebut M, metaphase middle. Middle apa? Berkumpul di tengah-tengah. Profasa adalah peringkat P permulaan. So ingat macam tu je, P permulaan, di mana berlakunya proses-proses untuk bermulanya kromosom itu untuk M. M adalah median. Okey, kemudian A adalah proses dia mengikut haluan masing-masing, dan T adalah proses di mana mereka ini tiba di kutub bertentangan. Okey, next. Tadi adalah proses di mana meiosis 1. Sekarang adalah proses pembahagian sel yang kedua dalam sel yang sama, tapi sel ini membahagi lagi sekali dalam pembahagian yang kedua. Okey, proses yang sama, profasa 2, cuma kali ini tiada lagi pindah silang, tiada lagi replication of DNA, tapi yang berlaku hanya gentian gelendong membentuk semula. Okey, gentian gelendong membentuk semula. Ini gentian gelendong membentuk semula. Metafasa, kromosom tersusun di satah khatulistiwa.
Okey, gentian gelendong melekat pada sentroma. Sentroma tu apa? Sentroma ni kawasan tengah kromosom ini. Ya. Kemudian pada peringkat anafasa berlakunya kromosom membahagi dua dan terpisah. Dan pada peringkat telofasa kromosom tiba di kutub bentangan. Sitoplasma pun membahagi dan 4 sel anak yang mempunyai kromosom berbeza terbentuk. Jadi secara kesimpulannya, mitosis satu sel dia akan jadi 2 sel, tetapi meiosis satu sel dia akan jadi 4 sel. Itu pertama. Yang kedua, perbezaan dia, okey, mitosis pembahagian sel dia sekali saja, tapi meiosis pembahagian sel dia ada 2 kali. Dan yang ketiga, faktanya saya akan huraikan dalam video yang akan datang, mungkin perbezaan mitosis dan meiosis. Tapi saya beritahu awal dulu, perbezaan yang seterusnya antara mitosis dengan meiosis adalah sebenarnya mitosis ini berlaku dalam sel soma dan meiosis berlaku di dalam sel pembiakan sahaja. Okey, so itu saja untuk video kali ini. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh komen ataupun boleh tanya, dan boleh subscribe kalau nak subscribe. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye.